Okey, jadi saya Rosmon Willy dan nombor pelajaran saya adalah 2021821948. Jadi untuk saat ini saya akan mengisahkan tentang perumpamaan tentang orang Samaria yang baik hati. Jadi di dalam kisah ini kita boleh lihat di dalam Lukas ayat 10, Lukas 10 ayat 25 hingga 37. Jadi di sini kita dapat lihat bahwa ini adalah perumpamaan tentang orang Samaria yang baik hati. Jadi di permulaan cerita ini kita dapat lihat bahwa di mana pada saat itu ada seorang guru Taurat datang. Dia cuba untuk memerangkap Yesus ataupun Nabi Isa pada ketika itu, dan dia mengatakan bahwa dia bertanya kepada Nabi Isa tadi, apakah yang harus saya lakukan untuk mendapat hidup yang sejati ataupun kekal? Lalu Yesus tadi dia menjawab, apakah yang tertulis di dalam Alkitab? Lalu dia pun menjawab, kasihilah Tuhan Allahmu dengan sepenuh hati, dengan segenap jiwamu, dengan segala kekuatanmu, dan dengan seluruh akalmu, dan kasihilah sesama manusia seperti kamu mengasihi dirimu. Lalu Yesus pun menjawab, benar jawapanmu itu, berbuatlah demikian dan kamu akan mendapat hidup sejati dan kekal. Tetapi guru Taurat tadi dia cuba untuk membela diri dia. Lalu dia bertanya, siapakah sesama saya? Sebab dia pelik dengan jawapan daripada Nabi tadi. Dia cuba untuk membela diri dia. Lalu di pertengahan cerita ini barulah Yesus tadi menceritakan tentang perumpamaan tentang orang Samaria yang baik hati. Lalu kisah ini misalkan tentang seorang lelaki yang datang dari Yerusalem. Dia ingin pergi ke kota Yeriko, dan di dalam perjalanan tadi dia telah dirompak oleh penyamun. Lalu dia dipukul dan dia ditinggalkan di tepi jalan sehingga setengah mati. Dia setengah mati ditinggalkan oleh penyamun kerana mereka telah merompak dia dan memukul dia, lalu ditinggalkan di tepi jalan. Lalu kebetulan pada saat itu ketika dia ditinggalkan di tepi jalan itu, datanglah seorang imam ya. Dia datang, lalu dia melihat orang itu, dan apabila dia melihat orang itu, dia pun macam dia tidak mau mendekati dan dia meneruskan perjalanan dia. Dia tidak mau berhenti untuk membantu orang tersebut. Lalu pergilah seorang imam tadi, dan datang lagi seorang daripada suku Lewi yang lalu juga menggunakan jalan itu, dan dia mendekati orang itu dan melihat orang yang dari Yerusalem tadi yang telah dirompak tadi. Dan ketika dia melihat orang itu, dia tidak ingin membantu, lalu dia meneruskan perjalanan dia juga. Tetapi datanglah seorang Samaria. Orang Samaria ini adalah kira macam orang yang bukan sebangsa lah dengan mereka Yerusalem, dengan orang yang datang daripada Yerusalem tadi. Tidak seperti mereka imam ataupun seorang Lewi tadi yang sebangsa dengan mereka. Jadi dia pun datang, orang Samaria tadi. Ketika dia datang di tempat tersebut dan dia melihat seorang itu, dia terbaring di situ. Ketika dia melihat orang itu, hatinya yang penuh belas kasihan, dia ingin membantu orang itu. Maka dia datanglah, mendekatilah orang itu dan mengobati luka-lukanya tadi. Dan dia pun mengangkat orang itu tadi ke keldai dia, ke kira macam dia punya kenderaan lah. Dia letak orang itu dan membawanya ke kota yang berdekatan dengan situ untuk merawat dia. Dan dia pun membawa dia ke rumah tumpangan, ataupun kalau macam sekarang lah, kira hotel lah macam itu, untuk meninggalkan orang lelaki tadi yang telah cedera tadi untuk tinggal di situ. Lalu dia pun keesokan harinya, selepas hari tersebut pun berlalu, orang Samaria tadi dia datang kembali dan dia memberikan 2 keping wang perak kepada tuan rumah tumpangan tadi, kira macam yang tempat dia tadi lah. Dan dia mengatakan bahwa rawatilah dia
Dan sekiranya wang yang aku berikan ini tidak mencukupi, aku akan membayarnya apabila aku kembali ke sini. Lalu itulah cerita perumpamaan tentang Yesus tadi, yang diceritakan oleh Yesus tadi. Lalu Yesus mengakhiri ceritanya dengan bertanya kepada ahli Taurat tadi. Dia bertanya, pada pendapat kamu, di antara ketiga-tiga orang itu, siapakah yang menjadi sesama orang yang dirompak itu? Lalu guru Taurat itu pun menjawab, orang yang menunjukkan belas kasihan kepadanya. Lalu Yesus pun berkata, pergilah dan buatlah demikian. Jadi itulah kisah tentang orang Samaria tadi, yang orang Samaria tadi yang berbuat baik. Jadi pengajaran yang boleh kita dapati daripada cerita ini, sekiranya kita mengalami permasalahan ataupun orang lain mengalami permasalahan, kita seharusnya membantu mereka. Tidak kira kita seagama ataupun tidak seagama, sebangsa pun tidak sebangsa, kita haruslah menjadi seperti orang Samaria tadi. Dia tidak mengira bangsa ataupun agama, tetapi dia sentiasa membantu orang yang berada dalam kesusahan. Begitu juga di dalam hidup kita. Jadi kita haruslah berbuat sedemikian di dalam kehidupan kita. Jadi itu saja daripada saya, dan sekian, terima kasih. Halo, nama saya Suresna Baskara, dan hari ini saya akan menceritakan tentang sebuah petikan dari Bible, yaitu Noah. Petikan ini boleh dirujuk daripada bacaan Genesis bab 6 sehingga 9. Oke, pertama sekali, Noah merupakan seorang yang sangat baik hati dan pemurah terhadap orang-orang di sekelilingnya, tetapi dia hidup dalam keadaan yang huru-hara akibat peperangan dan pergaduhan yang sering berlaku di sekelilingnya. Akibat peperangan yang sering berlaku antara manusia, Tuhan berasa sangat sedih dan marah, lalu bercadang untuk menghapuskan segala benda hidup di muka bumi ini dengan membanjiri seluruh kawasan bumi. Tetapi Tuhan tidak melupakan jasa baik Noah dan mengarahnya untuk membina sebuah ark ataupun bahtera, dan mengarahnya untuk mengisi bahtera tersebut dengan 2 daripada setiap jenis spesies hewan, dan termasuk juga keluarganya Noah. Mereka pun tinggal di dalam bahtera tersebut, sehinggalah hujan ribut datang melanda kawasan bumi yang mengakibatkan banjir kilat. Hujan turun dengan lebatnya selama 40 hari dan 40 malam. Selepas 5 bulan berlalu, bahtera tersebut pun telah berhenti di atas permukaan sebuah kawasan gunung. Selepas 40 hari pun berlalu, Noah melepaskan seekor burung gagak yang terbang ke sana dan kemari, sehinggalah banjir tersebut telah berlarutan. Noah juga telah melepaskan seekor burung merpati untuk mencari kawasan yang kering. Tetapi burung merpati tersebut tidak dapat mencari kawasan kering, lalu pulang ke bahtera. Selepas 4 hari telah berlalu, Noah pun melepaskan lagi burung merpati tersebut. Tetapi burung tersebut tidak balik ke bahtera. Seberapa bulan pun berlalu, Noah pun membuka pintu bahtera tersebut pada pertama kalinya, dan dia terkejut untuk melihat banyak kawasan yang kering. Tetapi Noah bercadang untuk duduk selama 2 bulan lagi, dan akhirnya melepaskan semua hewan di dalam bahtera tersebut, termasuklah keluarga Noah. Noah pun telah membina sebuah altar kepada Tuhan untuk membuat sebuah pengorbanan kepada Tuhan. Tetapi Tuhan telah berjanji untuk tidak melakukan perkara sebegitu terhadap kawasan bumi lagi, dan telah memberikan pelangi di awan sebagai tanda yang Tuhan akan membuktikan janjinya kepada mereka, dan mereka pun telah hidup dengan aman dan damai selepas kejadian tersebut. Sekian, terima kasih.
Sebagai nama saya Joshua Aji anak Stephen dengan nombor pelajar .21-491-484. Saya merupakan pelajar semester 1 dari kelas J4 CEEM 1101A. Pada hari ini saya akan berkongsikan sebuah kisah daripada Alkitab yang merupakan assignment IDA 102. Kisah yang telah saya pilih untuk dikongsikan ialah kisah Menara Babel. Kisah ini dapat dirujuk dalam Alkitab Perjanjian Lama, Kejadian 11 ayat 1 hingga 9. Pada awalnya, di seluruh bumi ada satu bahasa dan satu logatnya. Namun begitu, setelah air bah, orang-orang mulai tidak mematuhi perintah Tuhan. Malah ada juga beberapa daripada mereka tidak mempercayai rencana Tuhan. Tanpa bertanya kepada Tuhan, mereka mulai membangun sebuah menara untuk mencuba mencapai langit. Dan mereka menggunakan batu-bata sebagai batu dan tergala-gala sebagai tanah liat. Menara itulah yang dipanggil sebagai Menara Babel. Namun begitu, Tuhan tidak berkenan bahawa orang-orang membina menara tersebut. Lalu Tuhan mengacau bilaukan bahasa orang-orang sehingga mereka tidak memahami satu sama lain. Dan oleh kerana mereka tidak memahami satu sama lain, mereka terpaksa memberhentikan kerja membina menara tersebut. Demikianlah Tuhan mencerai-beraikan orang-orang itu dan mengirimkan mereka ke seluruh bumi untuk tinggal. Oleh itu, nama kota tersebut dipanggil sebagai Babel kerana disitulah Tuhan mengacau bilaukan bahasa orang-orang seluruh bumi. Dan sehingga kini di dunia kita juga mempunyai pelbagai bahasa. Pada pendapat saya, pengajaran yang boleh kita ambil daripada kisah ini ialah kita janganlah terlalu mengejar harta dunia dan mengabaikan perintah Tuhan. Hal ini kerana Tuhan pasti mempunyai rancangan yang lebih baik untuk kita semua. Sebagai contohnya, seperti mana yang kita semua tahu, di dunia kini harta merupakan segalanya. Namun begitu, kita janganlah lupa akan perintah Tuhan untuk berbuat baik, berdoa dan mengelakkan diri daripada dosa. Kita juga perlu ingat bahawa Tuhan sentiasa memerhatikan kita dan juga pelakuan kita semua, dan setiap perbuatan kita pasti akan dibalas olehnya. Seperti ayat Lukas pasal 18 ayat 14. Sesiapa yang meninggikan diri akan direndahkan dan sesiapa yang merendahkan diri akan ditinggikan. Jadi kepada rakan-rakan semua yang mana dikurniakan kepandaian ataupun lahir dalam keluarga yang berharta, janganlah kita meninggikan diri dan memandang rendah orang lain, kerana kita tak tahu bila-bila masa Tuhan boleh mengambilnya semula daripada kita, seperti mana dalam kisah yang diceritakan tadi. Sekian saja daripada saya, Joshua Aji anak Stephen. Okay, so hai, selamat sejahtera. Saya Suami John Hendrik daripada kelas ID 102 daripada kumpulan A. Hari ini saya ingin membentangkan tentang kisah daripada Alkitab. Saya telah memilih tajuk Yesus, iaitu Jesus memberi makan kepada 5,000 orang. Okey, so dalam tajuk kita pada hari ini, Yesus memberi makan kepada 5,000 orang dengan melakukan mukjizat 5 roti dengan 2 ikan. So rujukan kita dalam Alkitab ialah Matius 14 ayat 13 hingga 21. Jadi pada permulaan, Matius 14 ayat 13, setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. So pada permulaannya, Yesus dia pergi ke tempat yang sunyi sebab dia nak asingkan diri. Okay, and then dia tengok ada banyak orang, and then dia rasa macam kasihan, and then dia tolong untuk
hospitality, macam sembuhkan orang apa semua. Dan pada pertengahannya ayat Matius 14 ayat 15, menjelang malam murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, tempat ni sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan. So semua anak murid Yesus ni dia datang, murid-murid dia datang, and then dia kata mereka minta untuk orang-orang yang ramai tu minta beli makanan. Tapi Yesus cakap tak perlu beli makanan, murid-murid tu yang perlu beli makanan. Okay, kemuncak cerita kita pada hari ini ialah Matius 14 ayat 17. Jawab mereka, yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. So mereka ada 5 roti dan 2 ikan. Yesus berkata, bawalah kemari kepadaku. Kemudian apa yang menariknya, selepas itu lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput, dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Ayat ke-20, dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa 12 bangku penuh. Ayat yang terakhir, yang ikut makan kira-kira 5,000 lelaki-lelaki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Okay, so apa yang saya jumpa menarik tentang cerita ni ialah daripada 5 roti dan 2 ikan, Yesus dapat beri makan sebanyak 5,000 orang. And then last sekali mereka ada baki sebanyak 12 bakul. Cerita ni yang sangat menarik bagi saya. And then pengajaran yang saya dapat pada cerita ini, pada pendapat saya, kita perlu mempercayai rezeki datang daripada Tuhan dan jangan ragukan Tuhan yang kita percaya. Tidak bergantunglah kita agama seperti Islam ke Kristian ke Buddha ataupun Hindu. Kita kena percaya rezeki itu datang daripada Tuhan. Segala benda akan disediakan jika kita taat kepada Tuhan dan berusaha untuk mendapatkan sesuatu. Kita tak boleh, kita boleh berharap saja kepada Tuhan, kita perlu berdoa, tapi kita sebagai manusia yang kita yang sihat tubuh badan ni, kita sepatutnya berusaha mencari rezeki, tidak kira daripada mana. Yang penting rezeki yang kita lakukan itu halal dan tidak melanggar perintah agama. Okay, seperti dalam Matius pasal 6 ayat ke-25, kerana itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? So pada pesanan Yesus daripada Matius 6 ni sangat menyentuh saya. Jadi saya dapat rasa pengajaran daripada cerita ini. Pada pendapat saya, kita jangan khawatir dengan apa yang kita makan. Jadi kita harus berusaha mencari rezeki dan juga kita harus sentiasa berpegang teguh kepada iman kita. Contoh macam kalau kita ada 5 roti dan 2 ikan, kita harus percaya yang mujizat itu akan berlaku dalam hidup kita, tidak kira di mana saja kita berada, dengan izin Tuhan. Setakat itu saja daripada saya. Thank you.